Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan melakukan amal kebaikan, bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam syurga-syurga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal selama-lama di dalamnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Yaqulun nas 'adatan wa naquluha ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini dapat sama-sama kita meluangkan masa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita luangkan sedikit masa lagi untuk sama-sama kita mendengar kongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Pada petang ini suka untuk saya berkongsi satu ayat Al-Quran daripada suratul Baqarah ayat 25. Suratul Baqarah ayat 25 daripada tafsir Ibnu Katsir. Terjemahan tafsir Ibnu Katsir, suratul Baqarah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan melakukan amal kebaikan, bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam syurga-syurga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal selama-lama di dalamnya. Suratul Baqarah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala menyebut berkaitan dengan syurga, jannat. Ya. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebut berkaitan dengan golongan-golongan yang ada di dalam Islam seperti orang beriman, orang kafir dan juga orang munafikin. Paling banyak Allah Subhanahu wa taala menyebut berkaitan dengan orang-orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut berkaitan dengan neraka, balasan kepada mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan cabaran kepada mereka-mereka yang kufur dan juga munafik untuk mereka membawakan Al-Quran. Allah Ta'ala cabar, kalau kamu mampu, bawakan Al-Quran yang lain. Ya. Jadi, cabaran ini ialah disebut sebagai At-Tahaddi Al-Khalidah, cabaran yang berterusan selama-lamanya. Daripada dulu Allah Ta'ala cabar itu sampai sekarang cabar.
Kan? Kalau kamu tolak Al-Quran, kalau kamu tolak agama ini, bawakan yang lebih baik. Ya, kamu tolak Islam, kamu bawakan lebih baik. Kamu tolak Quran, kamu cuba bawakan yang lebih baik. Ya. Tetapi sudah pastilah manusia tidak mampu untuk membawakan perkara itu. Maka pilihan yang ada kepada manusia adalah semata-mata menerima dan beriman kepada agama dan Quran ini. Ya, sebab tak boleh bawa benda lain. Tak boleh bawa benda yang lebih baik, seumpama pun tak boleh, lebih baik apatah lagi. Maka yang tinggal pilihan kepada kita hanyalah beriman sahaja. Dan bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat ini kepada Nabi SAW, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat. Berikanlah kabar berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Ya. Beriman sahaja tak cukup, mesti melakukan amal soleh. Ya. Iaitu amal-amal soleh dimaksudkan di sini ialah amal-amal fardu dan juga amal-amal sunat. Khususnya ialah amal-amal fardu. Bila kita beriman, segala tuntutan fardu wajib buat. Ya. Dimaksudkan juga dengan mafhum mukhalafah daripada amilus solihat ialah meninggalkan perkara-perkara haram. Ya. Sebagaimana dakwah Nabi SAW kepada Bani Ghifar, antara kabilah Arab yang lewat masuk Islam, Bani Ghifar. Ya. Antara sahabat yang masyhur daripada Bani Ghifar ialah Al-Mughirah bin Syu'bah, Abu Dhar Al-Ghifari, ya, antara sahabat-sahabat yang masuk Islam daripada Bani Ghifar. Ketika mana Nabi berdakwah kepada mereka dan mereka bersedia untuk menerima Islam, mereka kata, kami boleh terima Islam tapi kami letak syarat. Mereka letak syarat pada Nabi SAW. Kami boleh masuk Islam tapi kami nak sembah berhala lagi. Ya. Kami boleh masuk Islam tapi kami nak minum arak lagi. Kami boleh masuk Islam tapi kami nak berzina, kami nak makan riba. Ya. Beberapa perkara disebut oleh Bani Ghifar. Semuanya ditolak oleh Nabi SAW. Ya. Maka beriman tak cukup semata-mata percaya sahaja. Kena lakukan tuntutan yang disuruh. Ya. Tak boleh kita, saya beriman tapi saya tak nak solat. Ya. Saya beriman tapi saya tak nak puasa. Tak boleh. Ya. Maka itu tak cukup syarat untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman melakukan amal soleh, Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar gembira kepada mereka ini, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahawa mereka akan dimasuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, jannat. Ya. Jannat secara terjemahan kita sebut jannat ialah syurga. Kalau bahasa Arab sebut, sebahagiannya menafsirkan sebagai bustan, ya, kebun-kebun yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Ya. Nah, itu disebut sebagai jannat. Kadang-kadang jannat, sebahagian bahasa Arab menyebut jannatin tujinnu sahibaha ay takhfiha, iaitu kebun yang menutupi pemiliknya. Biasa kebun-kebun ni dia ada pagar. Ya. Jadi bila pagar tu dia tutup, menjadi sempadan dan juga benteng menutup isi di dalamnya. Ya. Ataupun dengan pokok-pokok itu menutup isi di dalamnya. Sebab tu syurga ini, bagi satu syurga kepada syurga yang lain adalah seumpama syurga yang bawah, orang syurga yang bawah melihat orang syurga di atas seumpama melihat bintang-bintang. Kita yang dapat syurga bawah takkan dapat melihat apakah nikmat orang syurga di atas. Sebagaimana kita pergi kebun orang pun kita tak boleh tengok semua kebun orang. Begitulah syurga. Disebut juga sebagai bustanul lati tuhitu bihil ashjar bihaitsu la yura
alladhi fid dakhil, ya, iaitu kebun yang menutupi akannya oleh pokok-pokok supaya tidak dilihat apa yang ada di dalamnya. Nah, itu sebahagian para mufassirin menyebut maksud kepada syurga ataupun kepada kebun. Begitulah maksudnya syurga, ya, satu makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, siapa yang masuk di dalamnya tidak akan dilihat isi kandungan dan nikmat di dalamnya oleh orang-orang luar. Ya. Orang syurga bawah pun tak boleh tengok apa orang syurga atas. Orang ahli neraka lagilah tak boleh tengok apa. Tetapi orang ahli neraka boleh melihat syurga sahaja. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, wa idzal jannatu uzlifat. Ya, uzlifat ay iqtarabat. Apabila syurga itu didekatkan. Lepas pada melintas titian sirat, syurga itu didekatkan. Orang yang masuk neraka pun dia boleh tengok syurga bila syurga itu didekatkan. Tapi dia tak boleh masuk lah. Ya. Boleh tengok luar sahaja. Ya. Syurga ni boleh tengok luar sahaja. Ya. Jadi orang nak masuk neraka pun dia boleh tengok syurga itu, tapi dia takkan boleh masuk. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di dalamnya ataupun di bawahnya sungai-sungai. Ada ayat Al-Quran menyebut tajri min tahtihal anhar. Ada ayat lain sebut tajri tahtahal anhar. Tak ada min. Ya? Jadi syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, ataupun yang syurga yang mengalir di sisinya sungai-sungai. Ya? Beza min dengan tak ada min. Kalau ada perkataan min, sungai itu datang daripada dalam syurga. Ya? Maksudnya dalam kebun tu keluar air daripada dalam syurga tu sendiri. Air sungai ini keluar daripada dalam syurga sendiri. Keluar air jadi sungai, ataupun daripada bukit dalam syurga turun jadi sungai. Ya? Itu sebahagian mufassirin kata begitu. Kalau tajri tahtahal anhar, maksudnya sungai itu luar daripada syurga, mengalir masuk sampai dalam syurga. Ya, sungai itu, ya, yang Allah Ta'ala sebut, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, itulah perumpamaan syurga yang dijanjikan pada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum mimma'in ghairi asin, di dalamnya ada sungai yang tidak bercampur bau dan rasa dia. Ya. Wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'mu, sungai susu yang tidak berubah baunya. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin, sungai arak yang sangat lazat kepada orang yang minum. Wa anharum min asalim musaffa, dan sungai daripada madu yang bersih, madu yang suci. Ya? Jadi kalau sungai itu tajri tahtahal anhar, sungai itu daripada luar lalu masuk dalam syurga. Ya? Kalau tajri min tahtihal anhar, sungai itu daripada dalam syurga lagi dah keluar. Itu mufassirin yang menafsirkan ayat. Allahu a'lam mana yang lebih betul. Boleh jadi tak betul juga semua. Ya? Kullama ruziku minha min thamarati rizqan, setiap kali mereka diberikan rezeki daripada buah-buahan, mereka mengatakan bahawa ini adalah rezeki yang kami dapat dahulu. Min qabl ditafsirkan oleh para ulama, dapat dahulu ni ada sebahagian menafsirkan yang dapat dahulu di dunia. Buah-buahan itu yang kita makan kat dunia, dekat syurga pun kita boleh makan. Kan? Akan tetapi rupanya sama, bau dan rasanya berubah. Kan? Bau dia jauh lebih nikmat. Kalau nak tengok cantik pun cantik jauh lebih berbanding kat dunia. Apatah lagi bau dan rasa dia. Ya? Jadi kita tengok buah tu, ni rambutan contoh. Jadi kalau kat syurga pun dapat rambutan. Tapi bila makan dan bau dia jauh nikmat ni berbanding dengan dunia. Ya. Akan tetapi ada juga yang menafsirkan min qabl, ada dah di dalam syurga itu sendiri.
Maksudnya hari semalam, ya hari semalam tu maksudnya hari yang lepas, minqam tu maksudnya yang lepas. Yang semalam itu, yang hari ini jauh lebih nikmat berbanding semalam. Setiap kali diberi makan hari ini, jauh nikmat dia berbanding dengan semalam. Setiap hari nikmat bertambah, setiap hari nikmat bertambah. Semalam dalam syurga, semalam makan rambutan juga. Hari ini pun nak makan rambutan lagi. Tapi hari ini punya rambutan jauh lebih nikmat berbanding semalam punya rambutan di dalam syurga itu sendiri. Dan ada yang menafsirkan begitu min qabl, maksudnya di dalam syurga sendiri, tetapi yang lepas-lepas. Ya. Yang lepas itu pun tak boleh banding dengan nikmat hari ini. Esok-esok apatah lagi. Ya. Wa utubihi mutasyabiha wa utubihi ay a'ta bihi, iaitu dibawakan kepada mereka lebih kurang sama bendanya. Dan apa yang kita nak, kalau yang kita nak benda samalah. Kalau kita nak makan benda yang sama di dalam syurga, dapat lebih kurang sama. Tetapi rupa, bau dan juga rasa jauh berbeza dia dengan apa yang kita nak. Kalau kita nak apa yang kita nak lah. Kan bulan Ramadan ni semuanya nikmat kan. Dan kalau bulan Ramadan, kalau yang tak pandang bulan lain, bulan Ramadan macam nak rasa sangat benda tu. Kan? Kalau masuk bazar tu, semua benda nak beli kalau boleh. Kan? Semua, ni pun sedap, ni pun sedap, ni pun sedap. Rasa nak beli semua. Kan? Tapi bila makan, tak cukup tu lah, ni tak sedap lah, apa semua kan. Angin lah, apa semua macam-macam lah kan. Tapi di dalam syurga, kita nak makan apa, dibawa benda lebih kurang sama, tapi nikmat dia jauh lebih berbeza, berganda berbanding dengan dunia. Kita nak makan apa. Ya. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan kepada mereka isteri-isteri yang suci. Kebanyakan mufassirin menafsirkan azwaj sebagai isteri-isteri. Ya. Biasa terjemahan-terjemahan kita akan sebut azwajum mutahharah, isteri-isteri yang suci. Biasa cenderung terjemahan ke situlah. Akan tetapi bukan itu sahaja terjemahan dan juga tafsiran azwaj. Azwaj ini boleh dimaksudkan sebagai pasangan-pasangan yang suci. Bukan orang perempuan sahaja yang disucikan, lelaki pun disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suci ini mutahharah daripada dua jenis, at-tathhir, tathiru ma'nawiyan dengan tathhir hissiyan. Tathhir secara maknawi dan juga tathhir secara badani. Allah Ta'ala sucikan secara maknawi ini, sucikan hati. Penghuni-penghuni syurga, hatinya disucikan. Tak ada marah, tak ada konflik sesama pasangan. Ya? Kita kat dunia, konflik ajalah. Kalau suami marah kat isteri, isteri marah kat suami, konflik aja, konflik-konflik. Dunia lah, cerita dunia ni konflik je. Kan? Balik rumah marah, kan? Hari ni lapar tak makan, balik tak buat apa lagi. Contohlah kan. Ataupun isterinya buat kerja macam-macam, balik apa cakap macam ni pula. Jadi konflik. Kan? Hati tu konflik saja. Kan? Tetapi masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, pasangan dah tak ada konflik dah. Kan? Hari ni tengok cantik, esok tengok cantik, esok tengok cantik. Kan? Masuk syurga tengok isteri cantik. Tak ada nak marah, tak ada nak apa. Itu disucikan hati mereka, penghuni-penghuni syurga. Yang kedua, disucikan secara badani, hissian. Tak berak, tak kencing. Disucikan, tidak ada haid. Biasa kalau yang cenderung kepada azwaj itu merujuk kepada perempuan, perempuan tak ada haid dah. Kan? Maksudnya boleh didatangi oleh pasangan bila-bila masa. Sebab dia dah tak ada haid. Tetapi kalau kita lebih luas tafsiran, azwaj merujuk kepada pasangan lelaki dan perempuan. Jadi
Allah Ta'ala sucikan lelaki dan perempuan. Kalau perempuan memang haid dia tak ada. Kalau lelaki dengan perempuan, tak buang air besar, tak buang air kecil, kan? Malahan tak kentut sekalipun, kan? Bukan, kalau besar pun tak ada, kecil tak adalah. Bahasa mudah je gitulah, kaedah dia kan. Kalau yang besar tak ada, kecil pun tak adalah. Kalau berak pun tak ada, kentut pun tak adalah, kan? Maksudnya masuk dalam syurga, apa pun tak ada ni, kan? Buang air apa semua tak ada, kan? Segala benda-benda yang dianggap kotor di dunia, dalam syurga dah tak ada dah kotor tu, kan? Jadi Allah Ta'ala suci. Mutahharah, maksud dia tathir minallah, kan? Kalau mutatahhirah, tathir minan nafs, ya? minal insan, ya? Maksudnya disucikan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutahhirah maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mensucikan mereka. Kalau mutatahhirah, kita mensucikan diri sendiri, kita mandi sendiri, kan? Kalau kita junub ke, kita kotor ke, kita mandi sendiri. Tapi kalau kat akhirat, kat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala sendiri bersihkan kita, kan? Wahum fiha khalidun, yang terakhir, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha, ya? Satu hadis dalam riwayat Muslim, Nabi SAW menyebut satu hadis qudsi berkaitan dengan syurga dan neraka. Allah Subhanahu Wa Taala masukkan semua penghuni syurga ke dalam syurga. Masuk semua sekali. Yang last sekali masuk semua dalam syurga. Kemudian penghuni neraka masuk semua sekali dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dah masuk syurga, masuk neraka. Di antara syurga dan neraka, Allah Subhanahu Wa Taala panggil satu makhluk duduk tengah-tengah, iaitu al-maut. Allah Ta'ala panggil makhluk mati ni. Maut tu sendiri adalah mati, adalah makhluk. Allah Ta'ala panggil tengah-tengah. Dalam riwayat Muslim menyebut ka'annahu kibshun, ya? Ataupun ka'annahu kabashun, ya? Mati ni, makhluk mati ni, Allah Ta'ala perumpamakan dia sebagai kibash, kambing biri-biri. Allah Ta'ala panggil mati ni duduk tengah-tengah, seumpama biri-biri duduk tengah-tengah. Allah Ta'ala sebut pada ahli syurga, tahu tak ni apa? Tahu tak ni siapa? Maka penghuni syurga angkat kepala dan mereka tengok, dia kata tahu, ni maut, inilah mati. Allah Ta'ala sebut kepada penghuni neraka, tahu tak ni siapa? Penghuni neraka pun angkat kepala kata, ya, ni mati. Fayudhbah, maka Allah Ta'ala sembelih, kan? Ataupun disembelih, kan? Disembelih kibash itu, disembelih mati itu mati. Nah, macam mana entah ayat macam itulah, kan? Maut itu disembelih. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kepada penghuni syurga, khuludun fala maut, kekallah kamu di dalamnya tanpa kematian. Allah Ta'ala sebut kepada penghuni neraka, khuludun fala maut, kekallah di dalamnya tanpa kematian. Mati dah mati. Mati itu sendiri disembelih, kan? Sampai mati itu dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kekallah kamu tanpa kematian. Kekallah kamu juga tanpa kematian, kan? Itu khalidina fiha abada, kan? Kekallah penghuni syurga di dalam syurga selama-lamanya, ya? Kekallah penghuni neraka selama-lamanya, ya? Tapi penghuni neraka masih ada peluang kepada sebahagiannya, ya? Kepada mereka yang masih ada iman, ya? Selesai diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya? Jadi kekal kepada penghuni neraka adalah mereka yang kafir sahaja. Yang kafir memang mereka kekal. Yang fajir dan sebagainya akan dimasukkan balik dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi SAW menyebutkan kepada kita orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Ya, kita ni puasa, dalam bulan puasa ni lah syurga dibuka seluas-luasnya. Ya, kita nak masuk dalam syurga ni. Jadi dalam bulan puasa ni syurga dibuka seluas-luasnya. Nabi SAW menyebut, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah. Bila datang bulan Ramadan, futtihat. Futtihat ni dari sudut bahasa Arab disebut sebagai sighatul mubalaghah. Sighatul mubalaghah ni maksud dia cakap yang berlebih-lebihan. Kita kalau orang cakap lebih-lebih ni, kita kata sembang lah. Sembang gajah terbang, macam itulah. Itu kalau manusia punya cakap, uish, sembang dia semacam. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, memang layak Allah Taala cakap berlebih-lebihan. Allah Taala guna dengan perkataan futtihat, dibuka seluas-luasnya. Bulan Ramadan ni Allah Taala buka seluas-luasnya. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai mereka yang nak melakukan kebaikan, mai masuk. Allah Taala kata, wahai orang yang nak buat banyak kebaikan, mari masuk dalam ni, mari masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga, buat segala kebaikan. Akhirat kelak Allah Ta'ala kata, ambil syurga ni. Kita jadi tetamu masuk dalam syurga. Buat macam rumah sendiri, Allah Ta'ala kata, ambil. Kita kalau datang rumah orang, petang-petang orang kata bila nak balik lah. Bila nak balik. Nantilah raya nanti kan. Raya nanti datang orang, bila nak balik ni, tak habis-habis. Kan? Tapi Allah Ta'ala kata, masuk dalam syurga ni. Pintu dibuka seluas-luasnya. Kamu tetamu. Daripada jadi tetamu, ambil rumah ni. Ambil. Itu memang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala cakap lebih. Kita mana nak bagi rumah kita kat orang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata, masuk, ambil rumah ni, ambil syurga ni. Ambillah segala nikmat dan rahmat yang ada di dalam. Jadi itulah tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit perkongsian tazkirah ini daripada suratul Baqarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan manfaat kepada kita, berikan semangat kepada kita untuk sentiasa menambah-nambah ibadah kita di bulan ini, yang fardu maupun yang sunat, diberikan kekuatan untuk kita sentiasa bersemangat. Akhir-akhir ni biar bertambah semangat. Biasa dah akhir-akhir ni pun kita pun, yelah, promosi pun banyak, iklan pun banyak, ujian-ujian pun banyak. Makin nak akhir, makin susah. Makin susah nak buat kebaikan. Saya pun cuba baca Quran, makin-makin nak akhir ni, dia punya timeline asyik lari je. Patutnya nak capai itu, lari. Awal-awal tu boleh capai, bila tengah-tengah dah lari. Akhir-akhir nanti takut lagi lari. Nanti abang bila nak pergi beli, bila nak pergi beli tu kacau lah. Banyak benda kita lari. Kan? Jadi itulah selingan saja tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian suratul Baqarah ayat 25 ini memberikan semangat dan juga manfaat kepada kita, insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian secara ringkas. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, saya dan tuan-tuan, untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.